Hai, selamat malam. Anda sedang menyaksikan Ruang Bicara di Bernama bersama-sama dengan saya Hezri Rahil malam ini. Dan dalam kita menghadapi cabaran yang nampaknya masih lagi berada pada tahap yang agak getir lagi, menghadapi cabaran COVID-19 ini, kita mula melihat ataupun kita telah pun mendalami aspek-aspek yang berkaitan dalam kehidupan kita, baik dari sudut individu maupun pekerja, berkeluarga, dalam komuniti ataupun sebuah negara. Dan apabila melihat akan perkara-perkara tersebut, pasti kita dapat mengetahui juga kesannya dan membuatkan kita juga berfikir ke hadapan. Dan banyak perkara yang juga kita fikir ke hadapan, seperti sumber pendapatan kita, nak cari makan, di mana nak cari makan kalau dah tak ada tempat nak berusaha untuk mencari makan, melainkan mereka yang mungkin dibayar gaji dan seterusnya, yang dibenarkan untuk bekerja pada waktu ini, yang tidak berada di dalam kategori itu bagaimana. Ini persoalan yang bermain kerana kita akan berhadapan dengan masa hadapan yang kita pun tak tahu berapa lama. Kita akan juga meraihkan perayaan-perayaan yang juga akan datang seperti mana yang kita nak raikan sebelum ini. Ada keperluan-keperluan untuk anak isteri kita yang juga perlu ditanggung seperti sebelum ini. Bagaimana semua ini dapat dijawab. Jadi satu persatu yang cuba dikendalikan atau ditangani oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk memastikan setiap golongan dalam masyarakat terbela, tiada yang tercicir ataupun tiada yang mungkin dipinggirkan dalam tempoh sebegini kerana COVID-19 ini tidak mengenal sesiapa. Semua orang merasai impaknya. Dan kita nak lihat lebih lanjut bagaimana pihak PKS mungkin boleh menggunakan ataupun memanfaatkan bantuan-bantuan dan juga segala peruntukan yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana mereka harus menggunakannya dan bagaimana pula menghadapi masa mendatang dengan cara yang berbeza. Contohnya kalau mungkin peniaga dah biasa berniaga di bazar Ramadan, tahun ni macam mana? Ini satu persoalan yang kalau mungkin sebelum ini kita fikir agak mudah, tapi ini satu persoalan yang benar-benar menjadi satu isu bagi mereka yang berada dalam situasi itu. Saya perkenalkan dahulu tetamu yang ada dengan saya di studio pada ketika ini. Di sebelah saya Encik Muhammad Zamri Muhammad yang merupakan Setiausaha Agong Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia ataupun GPPPKM. KMM. Banyak sikit huruf dia. Okey, apa khabar Cik Zamri? Alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah. Okey, dan juga di ujung sana Encik Abdul Azhari Abdul Wahid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro ataupun AUM. Apa khabar Cik Azhari? Alhamdulillah sihat tuan. Okey, sihat. Berada di sini bermakna sihat. Ya. Okey, baik. Okey, situasi sebenar ataupun kalau kita lihat keadaan sebenar yang dihadapi oleh kita peniaga-peniaga kecil, mereka juga termasuk dalam kategori PKS, usahawan-usahawan kecil dan sederhana. Apabila bantuan-bantuan diumumkan, jadi adakah itu menepati keperluan mereka? Mungkin Encik Zamri boleh kongsikan dalam kalangan ahli-ahli macam mana? Ya, terima kasih. Ya. Sebelum tu, saya ingat saya nak cerita sikitlah. Saya Setiausaha Agong Gabungan Persatuan Penjaja Peniaga Kecil Melayu Malaysia, yang telah pun ditubuhkan daripada tahun 1975 lagi. Dan mempunyai 170 cawangan dengan keahlian yang berdaftar dan mencecah hampir setengah juta. Jadi kita juga merupakan ahli majlis pembangunan berjaya di bawah KPDN HEP. So bercakap berhubung dengan masalah COVID yang telah melanda awalnya di Wuhan, China, dan kini merebak ke 180 di seluruh dunia dengan mengorbankan lebih 70,000 orang. Dan kita ni boleh dikatakan bernasib baik apabila kerajaan menyedari akan bahayanya wabak ini dan memperkenalkan PKP. Jadi sebagai kerajaan yang prihatin, awal-awal lagi kerajaan telah pun mengumumkan pakej rancangan bernilai 20 bilion ringgit. Tapi pada masa itu lebih tertumpu kepada sektor pelancongan. Sebabnya hampir 140,000 bilik dibakar. Tapi apabila PKP diperkenalkan, kerajaan melancarkan pakej yang kedua yang betul-betul istimewa, yang betul-betul prihatin rakyat sebesar 250 bilion. Walau bagaimanapun kita tengok tu masih tak cukup lah. Terutamanya PKS yang terlibat ni ramai. So kita dah 2 kali berjumpa dengan Kementerian Kewangan bersama dengan
Datuk Seri Mustafa Mohamad, dan yang keduanya bersama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan menimbulkan masalah-masalah PKS ni. Alhamdulillah, kerajaan telah mengumumkan pakej yang ketiga bernilai 20 bilion. 78 bilion untuk bayaran gaji-gaji kepada PKS tadi, untuk menyelamatkan PKS tadi. So kita bersyukur banyak-banyak kepada kerajaan. Cuma kita ni gabungan mewakili satu golongan yang informal sector, pejaja kecil. Jadi sebagai pejaja kecil ni sebenarnya kita terbagi kepada 3 kategori. Kategori pertama tu yang dah berjaya tu memanglah dia orang ada lesen SSM. Dia orang ada lesen PBT. Tapi bagi yang kategori kedua pula ni, dia cuma ada SSM. Maklumlah, pejaja kecil ni makan pagi, kais pagi, makan petang, makan kais petang. Jadi kalau kita dah ada SSM, kita tak layak dapat BSS. Yang tu dia orang tu banyak juga yang tak nak daftar dengan SSM. Dan kategori ketiga ni pula makcik-makcik yang meniaga di tepi rumah, di lorong-lorong kecil untuk menyara anak ni. Dia orang ni bukannya tahu nak buat lesen dan sebagainya ni. Sebab dia anggap perniagaan tu kecil. Dan tak hantar pun pada income tax sebab perniagaan kecil, pendapatan yang kecil, dan dia orang tak ada rekod pun berkaitan dengan kata orang tu satu rekod pekanan yang lengkap untuk diisytiharkan kepada income tax. Jadi dia orang ni lah 2/3 daripada ahli kita ni teranyanya. Sebabnya yang berada di kategori pertama tadi mempunyai lesen PBT, dia orang dah dapat pun 500 one off. Tapi 2/3 daripada pejaja kita sehingga hari ni tak dapat lagi, dah 22 hari. Bayangkanlah peniaga yang makan kait pagi makan pagi, kait petang makan petang. Berapa orang aja yang ada simpanan? 2/3 daripada ahli tu berapa ramai lebih kurang? Kalau kita senaraikan yang ahli yang kita daftar dalam masa 4 hari aja ni untuk diberi kepada Kementerian Kewangan, dah ada 141,000 untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Kita sebenarnya berterima kasih banyak-banyak sebenarnya atas pakej-pakej yang diberi. Tapi kalau boleh biarlah serata. Terutamanya penjaja kecil ni, turning point kita sini ni. Kita kena beri perhatian. Sebabnya kita tak nak nanti orang kata kita di sini diabaikan, yang luar negara bawa balik bagi duduk hotel. Itu satu benda yang kita rasa kita perlu ambil perhatian. Ya. Dan ini realiti ya. Tapi di sebalik daripada itu, Encik Azhari sendiri yang banyak terlibat dalam pendigitalan ya, AUM banyak melakukan kerja-kerja begitu membantu SME untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Adakah ini satu keadaan pukul rata yang memang boleh dimanfaatkan oleh semua dalam kategori itu, ataupun seperti yang Encik Zamri sebutkan tadi, tetap juga ada mereka yang tak dapat nak capitalize perkara ini, masih lagi tidak berada di dalam lingkungan mereka yang sepatutnya dibantu, atau bagaimana? Ada dua isu sebenarnya yang Tuan sebut tadi. Yang pertama dari segi pendigitalan penjaja ataupun PKS sendiri. Yang keduanya isu layak ataupun tidak dengan bantuan. Tuan Zamri dah highlight, I think it's a very honest, jujur punya pendirian daripada persatuan. Dan saya pun faham kenapa mereka tak dapat atas dasar ada license, ada SSM dan sebagainya. Jadi kebanyakan daripada bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri terutamanya melalui PBT perlu ada lesen. So kalau di pihak kami, di akademi, kami selalu bagi tahu pada alumni kita, pastikan kita selepas ni ikutlah apa yang patut. Selagi boleh. Kita tak paksa sebab kita bukan penguat kuasa. Tapi kita bagi tahu kalau ada ruang dan peluang untuk ambil lesen lepas ni. Lesson learn sebenarnya. Pengajaran lah untuk apa yang berlaku sekarang. Dari segi pendigitalan pula, hikmahnya berlakunya COVID-19 ni, jadi semua pihak cuba untuk mendekati pendigitalan dalam bidang perniagaan contohnya, maupun di peringkat kerajaan maupun di peringkat universiti dan sebagainya. Jadi kalau PKS tak berubah punya business model ke arah pendigitalan, jadi takut nanti lebih ketinggalan sebab sekarang ni dah tak boleh keluar, dah tak boleh menjual di luar, bazar madan dah ditutup. Jadi
satu cabaran yang baru kepada penjaja maupun BKS. Jika sempat mungkin kalau ada pernah melakukan sebarang tinjauan kasar setakat inilah sehingga hari ini terhadap syarikat-syarikat ataupun pihak yang yang beralih kepada digital dalam tempoh COVID ni. Apa yang mungkin Cik Azhari dapat lihat ataupun dari segi keupayaan mereka ataupun kemampuan untuk pick up bidang ni. Alright, saya selalu bagi tahu pada semua alumni di Akademi Usaha Mikro sebab proses pendigitalan ni, ilmu mendigitalkan usahawan ni kita dah mulakan lama dah bertahun dah sebenarnya. Alright, dan cabaran ni kita faham bermula daripada Arau Perlis sampailah ke Tanjung Piai Johor, daripada Sanakan sampailah ke Goniah Sarawak. Kita dah pergi satu Malaysia, dah berkali-kali kita pusing Malaysia. But sebenarnya kalau tengok penerimaan PKS kepada pendigitalan ni agak mencabar sebenarnya sebelum ni. Jadi mungkin ada dua kategori Satu kategori yang memang selesa dengan keadaan apa yang berlaku, satu lagi kategori yang memang dah bersedia untuk mendigitalkan perniagaan masing-masing. Termasuklah penjaja maupun ahli PKS SME yang memang dah level yang tertentu. Jadi di akademi apa yang kita buat, kita bagi pendekatan yang mudah supaya mereka boleh adapt dengan cepat, gunakan apa yang ada dalam tangan. Contohnya macam apa yang kita buat dengan 200 penjaja yang kami kenal lah sebagai alumni kami di akademi. Kita bantu dia untuk berada di online dengan satu projek sosial yang kita buat namanya selerabazaar.com. Asalkan dia boleh buat gambar makanan tu cantik-cantik kan. Macam Tuan Zamri punya ahli ni boleh ambil gambar-gambar sikit, letak dalam platform yang kita ada. Kita bantu dari segi delivery dan juga pengurusan order dan sebagainya, dan kita minta orang order lah, bantulah penjaja apa yang kita mampu. Sebab kami ni kita ada kekangan kita sendiri, tapi kita buat apa yang kita mampu supaya dapat bantu dia orang. Apa kebimbangan sebenar untuk masa hadapan, sebab kita pun dah lihat kita pun tak tahu berapa lama lagi kita akan berada dalam keadaan sebegini, apa lagi yang akan mendatang. Kita harapkan yang terbaiklah, kita harapkan agar semuanya akan segera selesai, tapi wallahualam kita tak tahu. Tapi yang paling dibimbangkan dalam kalangan peniaga-peniaga kecil ni, Cik Zamri. Kalau nak tengokkan dulu, memang ahli-ahli kita ni mengharapkan bahawa PKP yang akan berakhir pada yang 31 Mac. Jadi adalah 20 hari lagi untuk Ramadan. Tapi masih mengharapkan untuk ada peluang itu. Tapi apabila semalam tu ada 5 negeri lah yang telah membatalkan, termasuk Selangor. Tapi hari ini wilayah sendiri pun dah umumkan pembatalan bazar Ramadan. Walaupun mana pun wilayah dia ada 3 pilihan lah yang akan dilaksanakan supaya penjaja dapat sedikit habuan untuk menyedia kelengkapan hari raya untuk keluarga. Dan biasanya lah kalau Ramadan ni biasanya peniaga kecil ni tak kurang lah daripada 5,000. Jadi sebenarnya bazar Ramadan ada dua sebenarnya. Satu yang berkaitan dengan kuih-muih yang kita panggil bazar iftar. Yang tu tak kurang daripada 5 ke 10 ribu lah untuk satu bulan-bulan puasa tu. 5 ke 10 ribu pendapatan bersih. Sebab tu saya kata boleh lah buat penyediaan untuk sambutan raya keluarga dan ada sedikit simpanan. Tapi bagi kategori yang kedua pula, hampir 30% ni, dia berkaitan dengan barangan kering, kita panggil bazar ya raya. Baju raya yang tu dan sebagainya. Melibatkan bukan sahaja penjaja, pengusaha besar pun ada melibatkan diri juga. Yang tu antara 10 ke 30 ribu. Tapi yang saya kata usahawan yang sanggup untuk membuat pelaburan yang tinggi ni, dia datang dengan kontainer, dah pergi buat order barang semua tu kan, dia mampu mendapat 100 ribu. Jadi yang inilah yang akan menjadi satu kesan yang akan ditanggung oleh penjaja ataupun pengusaha bazar Ramadan ni, yang mana diorang telah membuat satu pelaburan yang besar. Tiba-tiba barang sampai nak jual tak boleh. Jadi macam mana masalah modal-modal yang telah terbenan? Baik. Ada banyak pendapat lah yang melihat situasi ini dari pelbagai sudut. Ada yang cuba untuk memahami hikmahnya, ada yang cuba untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Macam-macam dalam kalangan kita semua. Manusia ada pendirian sendiri. Tapi yang saya tahu, bazar Ramadan ini bukan semata-mata melibatkan peniaga sahaja. Orang yang setahun tak berniaga pun
ada yang memang meniaga pada bulan Ramadan dalam bazar Ramadan itu. Jadi seolah satu tempoh yang membolehkan banyak pihak yang mungkin secara biasa kelazimannya bukan peniaga juga mencari sumber pendapatan tambahan pada waktu itu. Itu yang saya tahulah. Tapi mungkin Cik Zamri dan Cik Azhari ada pandangan sendiri tentang apa sebenarnya ataupun kepentingan sebenar bazar Ramadan itu. Supaya kita tahu kenapa orang nak sangat buat saya perlu lanjutkan sikit. Yang kata 5 ke 10 ribu tu bagi penjaja yang biasa. Tapi kalau makanan itu memang dah popular, ditunggu-tunggu oleh semua beratur panjang dan sebagainya, dia mampu dapat 50 ribu senang-senang je satu kali perayaan banyak tu. Sebab tu macam you kata tu, ada orang meniaga 1 bulan pun untuk boleh makan setahun. Tapi tu kategori tu kira agak yang dah berjaya lah. Sebabnya yang kita cakap tadi tu, bagi penjaja kecil ni yang kita dapat tu untuk yang kuih buka puasa ni 5 ke 10, kemudian barang kering ke 20 ke 30 ribu kan. Jadi yang ni sebenarnya kalau kita tengok tu, contohnya kalau you nak jual kuih tu memang tapak-tapak you dah kena bayar dah. Tapak-tapak untuk meniaga tu, tapi ada juga peralatan yang you nak proses tu you dah beli dah. Dan ada juga bahan-bahan tu dah kena order daripada awal lagi. Walaupun you buat untuk 1 bulan tu, sebenarnya melibatkan satu wang simpanan yang agak besar jugalah. Walaupun untuk buat kuih tau. Tapi kalau barang kering lagi besar lah saya kata tadi. Jadi yang ni lah yang perlu kita fikirkan balik. Macam mana nak compensate dia orang ni. Kita kena fikir jugalah. Sebab tanggungan, maklum sajalah penjaja kecil ni habis dah simpanan digunakan untuk betul. Kita faham betul. Tapi adakah pendigitalan itu satu penyelesaian? Okey, saya faham ada orang dah beli barang daripada Vietnam lah, daripada apalah, you name it lah, daripada mana-mana pun. Dan ada orang, betul kata tuan, memang berniaga semata-mata di bulan Ramadan untuk dapat pendapatan sama ada untuk raya ataupun sepanjang tahun. Dan saya rasa memang bulan Ramadan bulan rezeki. Saya personally pun pengalaman saya 4 tahun di bazar Ramadan memang satu pengalaman yang istimewa untuk kita kumpulkan kata orang pendapatan tambahan. Itu luput rezeki lah sebenarnya kan? Itu baru luput rezeki. Cuma sekarang ni berdasarkan apa yang berlaku, krisis yang berlaku sekarang ni, memanglah kita pun tak mengharapkan semua penjaja maupun peniaga bazar Ramadan ni boleh ke arah digital. Ada kita faham ada kekekalan masing-masing. Cuma yang pentingnya anggaplah ini sebagai satu hikmah baru yang kita boleh mula belajar benda baru. Kalau tidak pun gunakan sistem yang canggih-manggih, at least guna kelapian dalam tangan. Contohnya benda-benda percuma yang ada. Contoh paling mudah.my ataupun Shopee. Kalau bukan barang basah lah, kalau barang basah tak boleh. Kalau macam songkit dan sebagainya, mulalah belajar tentang Shopee, Lazada, kemudian Carousel, kemudian apa lagi Facebook Marketplace. So benda-benda yang percuma yang ada dalam tangan, kadang-kadang benda tu pun kita tak try lagi tuan. So memang saya faham tak semua orang faham benda tu. Carilah ilmu, carilah guru-guru yang ada di luar sana ataupun boleh datang ke akademi pun kita boleh bantu sejak mana kita mampu untuk digunakan benda yang ada dalam tangan dulu supaya ahli-ahli macam ahli Tuan Zamri ni bolehlah kata orang dapat sedikit alternatif platform. Dia bukanlah penyelesai semua masalah, tapi at least alternatif platform untuk dia berada. Setidak-tidaknya ada sedikit ikhtiar sementara menantikan yang bantuan yang mungkin yang kita harapkan ya. Dan kita harapkan jugalah ya setiap pihak dapat dibantu pada ketika ini kerana semua orang mengalami sedikit sebanyak impak daripada apa yang berlaku di seluruh dunia. Kita akan berehat seketika. Walau bagaimanapun selepas itu kita akan sambung semula dan lihat bagaimana ekonomi terjejas dan khususnya impak bagi pihak PKS dan juga sama ada Ramadan ini akan menjadi satu titik tolak yang berbeza bagi semua yang terlibat dalam ya, mungkin bazar Ramadan nanti selepas kita berehat. Anda masih lagi menyaksikan Ruang Bicara di Bernama dan kita masih lagi berbincangkan tentang kesan ekonomi terhadap kelompok PKS yang dirasai apabila kita masih lagi berhadapan cabaran COVID-19 ataupun COVID-19 itu dan juga bagaimana untuk melalui Ramadan tanpa bazar, lebih-lebih lagi bagi mereka yang menjadikan tempoh itu sebagai sumber pendapatan. Sebelum kita kembali bersama-sama dengan dua orang tetamu yang ada dengan saya di studio, iaitu Cik Abdul Azhari dan juga Cik Muhammad Zamri, kita akan ambil kita ada seorang tetamu di talian pada ketika ini, iaitu Cik Muhammad Azimullah yang merupakan pemilik restoran Muhammad Chow. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Azimullah.
Ya saya. Baik, okey. Bagi seorang pemilik restoran, apa impak sebenar yang dilalui pada ketika ini? Memandangkan restoran masih lagi dibenarkan beroperasi kerana ia adalah salah satu daripada perkhidmatan yang esensial ataupun yang diperlukan. Ya saya, okey. Alhamdulillah kita untuk restoran kita masih lagi boleh beroperasi. So adalah berita baik untuk kami lah. Tapi dalam tempoh PKP ni apa yang terjadi ialah kurang sikit dari segi jualan. Okey. Dari segi bahan mentah alhamdulillah tak ada masalah. Cumanya kita lebih dikekang pergerakan, which is okey lah, tak ada masalah, kita ikut arahan yang kerajaan tu. Cuma ada efek sikit dari segi jualan. Jualan tu merudum sedikit lah. Tapi masih lagi alhamdulillah masih lagi boleh menjaga. Okey. Okey, dari segi bekalan ya. Okey, bekalan bahan mentah tak ada masalah. Tapi bagaimana pula dengan mungkin barang-barang lain? Yang mungkin jatuh dalam kategori bukan esensial tapi esensial kepada perniagaan. Dia contohnya yang efeknya, contoh kalau macam bahan-bahan yang kita pakai sebagai printer dan sebagainya, itu efek sedikit lah. Tapi dari segi amnya, saya rasa langkah-langkah kerajaan yang kerajaan ambil masih lagi boleh support kita sebagai peniaga restoran atau peniaga kecil ni, masih lagi boleh support. Efek dia tak berapa, ada efek sedikit, tapi kita sebagai peniaga kecil ni, keuntungan kita ni kita boleh bergerak pantas. So kita bergerak pantas, berubah mengikut keadaan apa yang terjadi sekarang ni. Okey, baik. Dengan pakej rangsangan yang diumumkan dan banyak bantuan yang memang dikhususkan juga kepada PKS, bagaimana bagi pihak Cik Azmullah akan memanfaatkan perkara-perkara tersebut atau bantuan-bantuan tersebut? Okey, dari segi peniaga kecil yang banyak membantu kami adalah program subsidi upah lah. Itu memang banyak sangat membantu kami. Sebab bila jualan merudum, kita masih lagi nak menjaga siapa-siapa yang bekerjasama dengan kita kan. So banyak membantu kita dari segi itu. Selain daripada itu, peniaga kecil ni juga bantuan prihatin yang kita boleh keluarkan untuk kegunaan sendiri kan. Itu pun membantu kita juga. So dua tu dari segi dua tu membantu kami lah. Okey, baik. Kalau melihat ke hadapan, bagi Cik Azmullah, berapa lama lagi agak-agak boleh bertahan? Kita cuba yang terbaik, kita berusaha yang terbaik. Kita tak boleh nak menjangkakan sebenarnya. Ini adalah situasi yang tak pernah siapa-siapa pun hadap di seluruh dunia kan. Kita tak pernah terbayang pun yang kita akan hadap perkara seperti COVID-19 ni. So kita sejauh mana yang kita pun tak tahu, tak boleh nak kata sejauh mana yang kita boleh bertahan. Tapi setakat ni kita cuba yang terbaik, kita buat yang terbaik sahaja. Okey, kita buat penyesuaian lah ya. Kita buat adjustment ikut keadaan semasa. Cik Azmullah melibatkan diri dalam bazar-bazar Ramadan sebelum ini? Sebelum ni tak melibatkan diri. Tahun ni memang ada rancangan, tapi bazar semua yang kita tahu di Selangor dah dibatalkan. Di wilayah pun dah dibatalkan. Tapi hari ni juga ada juga kenyataan daripada Menteri Besar Selangor dan Kementerian Wilayah Persekutuan yang mana diorang akan adakan e-bazar atau bazar Ramadan secara online dengan kerjasama syarikat-syarikat e-hailing lah. Itu yang dikeluarkan, kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Besar Selangor, Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Majlis Pembedaran Penang. So itu berita baik untuk kami lah. Ya, Cik Azmullah tak pernah meniaga di dalam bazar Ramadan lah sebelum ni. Tak ada. Tapi melihat alternatif yang diberikan sekarang ni sebagai satu peluang yang baik. Betul. Okey, kenapa? Sebab sekarang ni ini adalah peluang yang baik sebab kita masih lagi boleh berniaga. Kalau contohnya kalau kita sebagai restoran ataupun kita sebagai bazar kecil yang bazar Ramadan yang kita nak berniaga kan. So kita masih lagi ada peluang itu. Kebanyakan peniaga-peniaga kecil yang lain, contohnya macam yang tadi Tuan Zamri ada cakap yang menjaga baju kan, baju untuk raya. Diorang lagi susah untuk berniaga. Tapi sebagai kita peniaga restoran atau peniaga kecil makanan, kita masih lagi berpeluang untuk berniaga masa bazar Ramadan ni, walaupun caranya berbeza. Bukan cara seperti tahun-tahun yang lepas. Tahun ni tahun yang special, yang istimewa, lain daripada yang lain bazar tahun ni.
Baik. Cik Azimullah, terima kasih kerana sudi bersama kami di talian pada ketika ini. Okey, sama-sama. Okey, kita doakanlah sama-sama murah rezeki selepas ini ya. Kita harapkan cabaran ini singkat ya dan taklah sampai menyebabkan kita terduduk. Walau bagaimanapun cabaran tetap juga cabaran. Bagaimana Cik Zamri melihat ya, akan alternatif kepada bazar fizikal tu ya, yang diadakan secara maya bagi mereka yang menjual lauk pauk, yang menjual kuih muih, itu bagaimana? Okey, saya sambung sikit yang terhenti tadi, yang Kementerian Wilayah tadi kan. Okey, kita ada 3 pilihan tadi. Pertamanya yang buat secara packaging, yang mana diletakkan di gerai-gerai dalam contoh 20 meter. So dia orang ambil balik je. Kemudian menggunakan tempat-tempat contohnya untuk food truck tu, yang mana boleh drive thru. Maknanya customer tu ambil di situ, jarakkan kereta tu lah, kalau maknanya kalau satu kereta masuk tunggu dulu di belakang dan satu persatu ambil barang balik. Dan yang ketiga tu mana kata e-hailing tadi tu memang tradisional dibuatlah, very popular lah pada masa PKP gitu. Ya, semua di rumah pun nak makan order je. Jadi benda ni walaupun baru sebenarnya, tapi bagi masyarakat Ambada tu biasa aja. Tapi sekarang ni pun orang biasa pun dah biasa buat order, membiasakan diri juga ramai juga. Jadi insya-Allah dah bulan puasa ni pun melalui e-hailing tu pun kita rasa separuh daripada pejaja kita pun boleh ikutlah. Sebabnya walaupun ramai pejaja kita ni sebenarnya generasi yang agak buta IT, tak berapa celik sangat kan, tapi kita jangan lupa anak-anak semua boleh bantu. Betul. Jadi saya pun beri saranan macam tu. Cuma masalahnya kita ni penjaja kecil ni margin tu tak besar. Tapi kalau sebahagian besar dah hampir 30% nak bagi pada perkhidmatan yang diberi itu, apa yang tinggal pada kita? Sebab itulah kita di gabungan ni kita datang dengan satu idea, sebab kita mempunyai 177 cawangan. So kita akan cari pihak-pihak yang sanggup membagi perkhidmatan yang terbaik supaya ahli kita ni dapat suatu perkhidmatan yang harganya murah, yang mampulah. Maknanya harga yang dikenal tu murah, kita boleh sustain lagi margin. Sebabnya kita sebenarnya dengan keahlian yang ramai, ada pun beberapa syarikat yang menawarkan diri, tapi kita duk fikir-fikir ni, kemudahan yang kita ada tu kita nak guna sepenuh supaya ahli kita berniaga dengan kos yang lebih rendah. Baik. Menyentuh juga tentang bukan secara spesifik kepada perkhidmatan yang disebutkan tadi, tapi dari segi falsafahnya ya, apabila dalam masa yang memerlukan, dalam keperluan, masing-masing akan bekerjasama dan memikirkan idea yang paling praktikal dan paling pragmatik untuk menyelesaikan masalah itu, seperti yang dapat kita lihat dalam kalangan usahawan tadi. Adakah itu pendekatan yang terbaik pada masa ini? Okey, Tuan, saya rasa tak kisah platform apa yang dipakai, macam Tuan kata tadi, ada e-hailing, ada food truck dan sebagainya. I think is a very good idea. Teruskan mana yang boleh, janji penjarakan sosial dijaga, keselamatan dijaga, itu yang paling penting lah. Cuma saya nak highlight beberapa perkara yang pihak semua PKS maupun penjaja kena pertimbangkan dalam mana-mana projek pendigitalan. Yang pertama, jenama. Sebab Pasar Ramadan terkenal dengan jenama dia. Subang Jaya ada ni kan, Kerajaya ada Mutabak dia lah, Kampung Baru ada dia punya cendol lah, contohlah, whatever lah. Jadi penjenamaan sangat penting. Saya rasa macam Persatuan boleh bantu penjaja untuk mewujudkan penjenamaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ada ruang untuk e-commerce, tempat nak membeli, itu yang penting. Maksud membeli tu maksudnya pembeli boleh order, macam Tuan cakap tadi. Tuan kata margin kena jaga. Kalau dah sedekah semua benda dekat apa yang bantu kita, kesianlah penjaja, itu je. Bukan salah, tapi kesian pada penjaja. Cari e-commerce yang boleh orang order, tak kisahlah bentuk apa sekalipun. Macam kami buat di selerabazar.com tu, orang boleh order dan terus boleh bayar, dan margin dia terjaga. Margin penjaja terjaga, tu yang paling penting. Yang ketiga, pastikan ada payment gateway, tempat orang membayar.
Harap itu semua orang tahulah. Yang keempat, pastikan delivery itu penting. That's why e-hailing datang. Sebab nak menghantar makanan tu, kalau bulan puasa lagi-lagi kena hantar sebelum buka puasa. Janganlah kau datang lepas maghrib baru sampai. Lagi masalah, ataupun sahur, lepas sahur baru sampai. Dah azan subuh. So itu antara yang penting. Dan yang paling yang saya sebut awal tadi, social media main peranan tuan. Gunalah Facebook marketplace, gunalah apa namanya WhatsApp business yang ada katalog, contohnya dekat Facebook page ada tab untuk shop. Jadi benda-benda yang simple dan percuma ni kalau penjaja maupun ahli PKS boleh guna, saya rasa boleh membantu sekurang-kurangnya mengurangkan kos. Dan dalam masa yang singkat, kita tinggal beberapa hari lagi nak puasa. Betul. Tak ada masa nak belajar benda yang terlalu canggih manggih. So just do whatever we can. If you need help, let us know. Saya rasa persatuan pun boleh highlight kepada member, dan whatever kita boleh bantu di akademi, kita cuba nak bantu seramai yang mungkin. Apa kelonggaran yang mungkin diharapkan diberikan daripada pihak berkuasa dalam tempoh macam sekarang ni? Panas tu. Sebab saya juga ditanya oleh wartawan yang lain berkenaan benda yang sama, dan kita faham bila dalam dunia digital, e-commerce dia ada tertakluk pada undang-undang, ada akta dia sendiri di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi kita kena pastikan ikut e-commerce punya akta yang ada tu. Ada 8 komponen sebenarnya, panjanglah tapi 8 komponen. Dan untuk dari segi pencatutan harga dan sebagainya, of course KPD NHP, saya rasa Tuan Zamri lagi pakar lah bahagian ni, rakyat menjaga harga dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dari segi perlesenan, PBT perlu main peranan, bagi kelonggaran. Kalau boleh janganlah lagi charge lesen kalau orang tu nak berada dalam dunia digital. Kesian, dah lah tak boleh buat sale, lepas tu nak kena charge lagi dengan lesen. Dah lah tak ada sales for the last 2 months. Jadi cubalah elakkan hanya untuk krisis saja tuan. Lepas tu fikirlah solution yang lain. Bincanglah dengan semua persatuan, semua pemain industri. Tapi at the moment bagi kelonggaran sedikit dari segi perlesenan. Mungkin juga saya rasa dari kesemua pihak lah. Kita yang tak biasa berdaftar ni, daftarkanlah diri nanti. Mungkin waktu COVID ini ataupun waktu krisis kita mohon pengecualian, kelonggaran, tapi kita kena janji nanti kita akan buat mengikut apa yang ditetapkan. Dan begitu juga mungkin pihak berkuasa kali ini sepatutnya mungkin boleh memberi kelonggaran untuk masa ini saja, supaya nanti bila dah selesai kita balik semula kepada cara yang sepatutnya. Mungkin ini ada, mungkin itu juga hikmah yang kita lalui supaya kita dapat memperhalusi semula gerak kerja kita, perniagaan kita dan sebagainya, Cik Zamri. Ya, seperti saya katalah, kerajaan kita ni memang cukup prihatin. Daripada apa yang Datuk Seri Mustafa semalam saya dengar, dia sebenarnya benda ni pun dia fikir untuk melaksanakan, dia dah minta pun SME Corp mengumpul semua data-data. Dan semalam CEO dia pun dah ada buat ucapan sikit tu untuk merealisasikan perniagaan e-bazar ni lah. Jadi itu adalah satu tugas yang akan dikendalikan oleh SME untuk membantu pihak pengendali tadi. Baik. Itu satu langkah yang telah proaktif yang diambil oleh kerajaan untuk membantu pejaja-pejaja yang tak dapat mengadakan bazar Ramadan. Mana kerajaan ada ambil berat tentang ya. Ada usahalah ya. Ada usaha. Baik. Okey, Cik Zamri dan Cik Azhari, kita ada juga seorang lagi tetamu di talian pada ketika ini, Puan Nuraini Abdul Hamid ataupun juga dikenali sebagai Cik Nun, yang merupakan pemilik kafe, food truck dan gerai nasi lemak Kampung Pandan. Assalamualaikum Cik Nuraini. Puan Nuraini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Okey, bagaimana perniagaan pada ketika ini nak menyambut Ramadan nanti? Okey, maksud saya macam sekarang ni perniagaan saya biasa buat food truck ataupun cafe and kedai agak terjejas jugalah. Contoh dia macam sebelum ni kan kita boleh teruskan bisnes ikut pada landasan yang dibenarkan kan. So sekarang ni agak terhad sikit lah. Paling terjejas bahagian mana tu? Cik Nun? Macam mana tu? Paling terjejas dari segi apa? Terjejas dari segi macam food truck, saya tidak boleh bergerak, tak boleh berniaga, kena stop. So macam kedai masih boleh juga dibagi kelonggaran sikit. Ada time dia 8 hingga 12 sahaja. Macam kafe, saya memang kena stop dulu untuk seketika ni. Agak terjejas lah juga. Ada yang terpaksa dikorbankan dahululah maknanya. Ya, memang ada.
Ada Cik Nun ada buat sebarang perancangan untuk berniaga dalam pasar Ramadan nanti? Sebelum ini? InsyaAllah ada. Saya akan, macam sekarang ni pun saya dah try buat delivery. Okay. Saya akan buat pre-order dulu, ambil order dekat. Jadi macam saya load di Instagram atau Facebook. Okay. Bagi tahu kat rakan-rakan dan customer-customer saya lah. Macam itulah. Baik. Okey. Meniaga makanan dalam talian ini bukanlah baru. Kalau kita lihat dah biasa juga orang menempah makanan. Ini bukan dalam bentuk tempahan melalui apps, tapi melalui Facebook ataupun melalui Instagram daripada kawan-kawan. Tapi apabila mungkin terpaksa melakukan dalam skala yang besar, seperti dalam tempoh bulan Ramadan ini, menggantikan juga satu platform yang sangat besar, iaitu Bazar Ramadan. Adakah di situ perlunya satu mungkin anjakan yang besar pada diri peniaga itu juga, supaya mereka boleh menggunakan platform yang berbeza, ataupun tak apalah, tak boleh berniaga di bazar, kita berniaga online saja. Satu transisi yang mudah. Bagi Cik Nun macam mana? Okey, macam saya lah, kira macam saya buat macam saya akan biasa saya akan ambil gambar, saya akan promote di Facebook dan di Instagram, sebab saya memang kena buat delivery. Okey, mudah atau tidak sebenarnya? So sebelum ni pun di food truck pun memang saya dah menggunakan Foodpanda dan GrabFood. Okey, Cik Nun, mudah atau sukar sebenarnya menggunakan platform kita ni? Sebenarnya agak sukar sangat sebab kita menunggu orang order dengan kita. Okey. So masa tu agak terhad kan, agak menunggulah, kita menunggu kalau ada orang masuk order baru kita nak buat. Tapi kadang-kadang location berbeza. Untuk kita delivery benda makanan tu kan agak berbeza. Mungkin ada di Tementun, mungkin ada di KL, mungkin ada di PJ. Tu agak struggle jugalah sebagai peniaga lah. Baik. Okey. Kita pun tak tahulah berapa lama tempoh ini akan berlarutan. Kita harapkan singkat, kita tak nak lama-lama, tapi wallahu alam kita pun tak tahu. Bagi Cik Nun lah, berapa lama yang mungkin boleh bertahan dengan keadaan sekarang? Itulah macam ni kita pun tak boleh nak cakap benda ni sebab dia adalah satu penyakit yang kita pun perlu jumpa lagi dia punya kira macam dia punya penawar dia lagi. Ya, betul. Kita semua sebagai macam saya lah, rakan-rakan niaga saya, maksudnya macam food truck, macam peniaga kecil semua, saya harap kita doalah sama-sama untuk melenyapkan gejala ni, penyakit ni, supaya kita boleh back to hidup seperti sedia kala sebelum terjadinya benda ni, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doalah sama-sama. Betul. Cik Nun, terima kasih kerana sudi bersama kami di talian pada ketika ni. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama, kita doakanlah sesama kita ni dimurahkan rezeki dalam tempoh yang mencabar ini. Sekali lagi kita berehat seketika, selepas itu Ruang Bicara akan kembali semula. Okey, anda masih lagi menyaksikan Ruang Bicara di Bernama, masih lagi berkenaan dengan COVID-19. Saya pun tak sangka sebenarnya sekarang ini kita setiap hari bercakap pasal COVID-19. Tak ada siapa pernah terfikir, tak ada siapa yang pernah terlintas satu dunia sekarang ini terhenti disebabkan satu mungkin hidupan yang kita tak nampak pun. Besarnya kita bercakap tentang disruption daripada teknologi, tapi hidup kita disrupt oleh alam semula jadi sebenarnya. Itu yang realitinya, dan realitinya juga kita tak nak terpaksa berhadapan dengan perkara ini. Masih lagi bersama dengan Cik Abdul Azhari dari Akademi Usahawan Mikro, dan juga Cik Muhammad Zamri yang merupakan Setiausaha Agung GPPKMM. Okey. Di sebalik daripada mungkin kesukaran lah yang dilalui sekarang ini, apa yang mungkin boleh dinikmati, walaupun bukan kita nak menikmati dari segi keseronokan, tapi sekurang-kurangnya ada yang dapat sesuatu dalam tempoh ini, Cik Zamri. Ya. Jadi kita berbalik pada pakej rancangan yang sebanyak 280 bilion tadi. So beberapa perkhidmatan yang kita ambil ini, contohnya pakej rancangan ekonomi berkonsepkan no one left behind. Menyuntik kembali semangat rakyat. So kalau kita pegang pada apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni, patutnya agensi bekerja kuat untuk menyelesaikan semua masalah-masalah rakyat. Sebabnya
apa yang saya timbulkan tadi, rakyat dah 3 minggu lebih tak makan. Ada yang WhatsApp kat saya ada RM2. Benar-benar berlaku. Jadi saya cadangkanlah, kita ni satu gabungan yang besar yang kita boleh bantu ahli-ahli kita sekurang-kurangnya untuk memberi maklumat. Jadi gunakanlah maklumat yang kita beri itu. Selesaikan yang 146,000 yang kita bagi itu. Sebabnya macam saya kata tadi, kita hanya boleh membantu setakat memberi senarai. Kita tak ada kuasa nak bagi pembayaran dan sebagainya. Sebab apa yang kita bagi ni, kalaulah mengikut prosedur biasa, pergi pada tekung mengikut SOP dia, pergi BSM mengikut SOP dia, saya rasa sampai bila pun penjaja ni tak akan dapat bantuan yang sepatutnya mereka dapat. Sebabnya dalam proposal kita sebenarnya, dalam keadaan pembayaran one-off ni sepatutnya semua tak dikecuali sama ada you ada lesen ataupun tak ada lesen. Dan PKP yang tak menentu bila akan berakhir ini, bererti sepanjang itulah kita tak berniaga. Tapi sepanjang itulah juga kita nak makan. Betul. Jadi bayaran berterusan patut diberi. Dan apabila perniagaan ni dah terhenti terlalu lama, yang mana nak mula semula, kita memerlukan satu bantuan untuk memulihkan semula perniagaan. Untuk meneruskan perniagaan. Walaupun ada, saya dengar semalam Datuk Seri Mustafa pun ada cakap nanti kita akan wujudkan satu one stop center nak menyelesaikan masalah-masalah ni kan. Kenapa tak gunakan persatuan yang dah sedia ada, ataupun lain-lain badan? Sebabnya apa yang disalurkan ni, contohnya selain pada PBT tadi, kalau masyarakat berjaya tanya, pergilah ke pejabat agama, pergilah pejabat kebajikan masyarakat. Jadi kalau di wilayah ni baik, tapi kalau kita hantar, dia cakap kedudukan dah habis. Jadi ke mana lagi nak pergi? Kemudian sekarang ni pejabat semua tutup, pejabat kebajikan masyarakat keluarkan senarai, satu Malaysia, satu negeri, satu telefon. Berapa orang yang boleh layang? Sedangkan rakyat ni ramai yang memerlukan bantuan. Walaupun ada disalur pada adung-adung tu, macam-macam cerita pula timbul. Mekanisme mekanisme tu yang sepatutnya dah betul dah. Kita pun cuba membantu ahli daya upaya mengumpul seramai 146,000. Takkan nak tinggal macam tu je. Tengoklah juga bantu. Sebab kita ni memanglah seperti yang kata tadi, sebahagian besar tu kais bagi makan pagi. Betul. Ingatlah. Diorang ada anak-anak untuk ditanggung. Jadi saya sekali lagi menyeru kepada kerajaan mengambil berat tentang rakyat. Kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan yang memang cukup-cukup prihatin dengan satu perbelanjaan yang besar. Tapi kita lebih banyak memikir akan datang masa depan. Kita butuhkan untuk yang masa depan. Tapi kita kena fikir hari ini. Touching point kita yang hari ini. Saya percaya jika tidak ada keterdesakan itu, kita pun tak nak merayu. Betul tak begitu kan? Kalau dah sampai ke tahap itu, maknanya benar-benar memerlukan. Pandangan saya, kalau kita tengok daripada bantuan yang diberikan, saya rasa ada kekuatan, ada kepentingan masing-masing ikut kumpulan SASA lah, right? Dan dia memang takkan pernah cukup, tapi macam Tuan Zamri kata, kita terima kasih kepada kerajaan memberi satu bantuan yang penuh prihatin, namun kita risau tentang pelaksanaan. Alright? Dan tapi saya ni lebih suka pandang di sudut usahawan tu sendirilah. Dalam keadaan kita susah dapat bantuan, kita pun tak ada sale, nak kais pagi makan pagi, sepatutnya kita sebagai usahawan, pandangan saya, kita kena lebih agresif juga at the same time. Right? Kita kena cari pelanggan sekarang ni, sebab pelanggan memang dah tak keluar. Jadi kita kena call, angkat telefon, hantar WhatsApp, macam mana Puan tadi buat kan, Cik Don buat tadi, call, jangan tunggu WhatsApp, call, telefon,
tolong order sekarang ni, aku boleh masak nasi goreng untuk engkau, aku boleh masak aku boleh jahit baju engkau. Kena call diorang, kena agresif. Itu yang pertama. Janji jalan Cari jalan. Yang kedua, pastikan cari kawasan kejiranan dulu mana yang kita mampu buat. Kalau kita berada di PPR contohnya, kita jual kawasan PPR yang kita mampu dan sesuaikan order mengikut kemampuan kawasan sekitar. Dan yang ketiga yang paling penting saya rasa adalah customer service. Sebab bila orang tengah stres, pelanggan tengah stres tak tahu nak beli apa-apa. Jadi pendigitalan ni sedikit sebanyak membantu diorang untuk memberi perkhidmatan pelanggan dengan lebih baik. Sebab kita boleh hantar maklumat, kita boleh SMS paling kurang kalau tak ada data pun, kita boleh hantar WhatsApp. Jadi benda-benda macam ni menjadikan usahawan tu lebih kreatif dan tahu untuk mendigitalkan perlahan-lahan perniagaan orang dalam masa yang singkat ni. Kita ada beberapa hari lagi sebelum puasa. Baik. Saya harap juga bantuan yang diusahakan untuk diminta tu akan sampai kepada sasarannya. InsyaAllah mudah-mudahan pasti ada cara untuk menyelesaikan isu tersebut. Tetapi dalam keadaan sumber yang semakin terhad, mungkin simpanan yang tak tahu tinggal berapa sen lagi dalam poket ni, keperluan yang semakin meningkat, bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarga juga, saban hari tak tahu nak ke mana lagi. Jadi dengan begitu sedikitnya sumber sekarang ni, apa yang mungkin Encik Azhari boleh cadangkanlah, nak guna macam mana? Alright, senang. Memang kita memang dah tak ada duit, ada yang akaun sampai zero pun ada. Jadi apa saja baki yang ada, bagi keutamaan kepada aktiviti perniagaan anda. Contoh, kalau anda perlukan bahan mentah untuk masak, put aside whatever left out duit yang ada dalam akaun tu untuk membeli bahan mentah. Carilah bahan mentah yang paling murah. Itu kalau orang yang nak beli makanan lah. Kalau siapa yang dah ada produk yang dah beli dari China, Vietnam dan sebagainya, simpan duit untuk anda punya pendigitalan punya tool. Sebab contoh, anda kena ada data plan. Handphone anda kena ada line. Jadi kalau handphone tak ada line, tak ada data plan, macam mana nak menggunakan Facebook, nak menggunakan WhatsApp. Jadi put aside, kami di akademi pun kami letak duit tu dulu untuk menyelesaikan tool-tool ni dulu. Supaya boleh guna dan boleh terus move on dengan proses pendigitalan. Jadi of course yang ketiganya, kepentingan keluarga, family, belanja dan sebagainya. Jadi tool dan juga bahan mentah main peranan yang paling crucial untuk kita teruskan perniagaan. Jadi put aside whatever left out dalam akaun masing-masing. Sebab masing-masing ada kekuatan masing-masing. Masing-masing ada cash flow masing-masing. Jadi tahulah kekuatan masing-masing dan gunakan utamakan benda yang mudah supaya proses pendigitalan tu mudah. Alright, macam kami di akademi, kadang kita ni bantu orang buat kerja-kerja pendigitalan ni, ada yang kita buat cara sosial saja sebab kita nak tolong sangat dah masa dah tak ada dah ni. Jadi platform yang kita ada macam Digasto yang boleh convert Facebook jadi website dan sebagainya, benda-benda mudah ni membantu diorang lah untuk at least guna apa yang ada dalam tangan, apa yang ada di handphone. Kita pun alang-alang duduk di rumah, tak boleh nak keluar, tak boleh buat apa. Jadi masa tu ada pakailah apa yang ada. Dan internet pun sekarang ini data diberikan secara percuma setiap hari kepada semua pemilik akaun. Jadi saya rasa gunalah sebaik mungkin. Jangan bazir tengok YouTube, tengok benda yang bukan. Guna tu untuk menjual barang atau makanan anda. Tolong please, kalau tak ada duit, itu je harapan tinggal. Itu saya setuju. Thank you to government bagi satu gig tu, jangan salah guna tu je. Ada peluang di situ sebenarnya. Ada sebab. Kalau kita lihat di seluruh dunia dah banyak pihak yang menyarankan pihak kerajaan di setiap negara untuk mula memikirkan plan untuk berhadapan dengan apa yang berlaku selepas ataupun pasca wabak COVID-19 ini. Kalau mungkin secara bersendirian sebelum adanya mungkin satu plan yang umum yang besar bagi peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan, persatuan dan sebagainya, apa yang mereka dah boleh mula fikirkan tentang bagaimana nak berhadapan dengan situasi selepas wabak ini berakhir nanti? Okey, kalau untuk usahawan PKL dan juga kecil dan mikro ni, saya sangat tekankan perubahan minda kita, mindset kita untuk memastikan kita punya kelangsungan perniagaan. Kita dah tahu dah, lepas COVID-19 memang kita kena reset everything. Kita kena reflect, kita kena reset dan kita kena restart balik semua. Jadi pendigitalan memang, saya selalu cakap dalam sesi saya sebelum ni, saya bagi tahu bahawa
digitalization is no more an option, it's a must now. Tak kisahlah berniaga di tepi jalan, seperti mana saya pernah buat selama 4 tahun berniaga di Bazar Ramadan, sampailah ke PKS yang memang dah eksporter, yang boleh eksport produk. So semua memang kena kaji, termasuk kerajaan. Jadi isu yang Tuan Zamri sebut tadi, ada pelaksanaan isu dan sebagainya. Kalau didigitalkan kan senang benda tu, boleh check semua sekali siapa yang dah ada lesen, siapa yang ada SSM. Mungkin ini satu ruang untuk kita belajar lah. Ya, hikmah dia datang COVID-19. Kerajaan perlu berubah, usahawan juga perlu berubah, usahawan mikro tepi jalan juga kena berubah. Jadi bersedia untuk menghadapi satu benda yang memang kita tak pernah terfikir sebelum ni, tapi memang tak dinafikan digital antara solution yang boleh menjadi platform. Sekolah tutup tapi pembelajaran masih lagi boleh diteruskan di rumah ya. Sampai ke universiti juga. Betul ya. Jadi tak ada alasan ya. Itu satu tool yang sangat versatile sebenarnya, yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai kegunaan juga, dan dalam masa yang sama mungkin juga ya penyuaraan, mungkin bukan saja pandangan tetapi keadaan sebenar ya, mungkin pengalaman setiap peniaga ataupun masalah-masalah yang dilalui, contohnya sekarang ini, mungkin perlunya adanya platform untuk interaksi sebegitu daripada pihak peniaga dan juga mungkin pihak berkuasa dan mereka yang pembuat dasar dan sebagainya. Ya, sebenarnya persatuan ni bertindak sebagai awan tengah. Kita ni perunding. Ahli Majlis Perunding KPDN ICP. Kita nak runding bagi pihak penjaja kepada pihak kerajaan. Tapi sekarang ni kadang-kadang ni kita pun tak nak salahkan kerajaan juga. Tabung yang diberi itu banyak juga, tapi kadang-kadang tu maklumat tu tak sampai. Sebabnya kita sedia maklum, pejabat pun cuti. Ya, betul. Jadi apabila perhubungan tak sampai, maka ahli-ahli yang tak berapa faham dalam keadaan ni dan dengan masalah keuangan yang dihadapi itu yang beri tekanan yang banyak tu. Betul. Saya sebenarnya tak bercakap bagi pihak penjaja tadi tu. Betul. Jadi apabila kita tengok, kita menyadari kerajaan memang cukup-cukup nak membantu, cuma kita syukurkanlah supaya pakailah apa yang kita ada ni untuk membantu. Dan persatuan sudi untuk membantu usaha itu juga. Kita memang bersedia untuk membantu. Sebab itulah kita usahakan juga untuk dapatkan maklumat tadi supaya dibantu. Jadi kita tengok juga maklumat penyampaian, contohnya saya ambil contoh kemudahan yang kerajaan bagi. Contohnya bangunan kerajaan diberi sewa 6 bulan. BT dah ikut dah 6 bulan. Tapi ada agensi kan masih pegang 30%. Jadi itu saya rasa tak betul. Dan ada pula syarat, ada tongkan 2 bulan tak boleh bayar. Kau nak tolong orang ke nak? Ya, betul. Susah juga saya nak bercakap, tapi benda-benda macam inilah yang menyakiti hati rakyat. Betul. Jadi mungkin masanya untuk kita perhalusi semulalah ya. Mana agensi yang tidak selari dengan polisi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun arahan-arahan pihak berkuasa, kita tengok balik. Ya, mungkin bukan salah mereka yang datang merungut, tapi kita yang tersilap sedikit dalam pelaksanaannya, tapi ada masa untuk kita perbaiki segera. Ya, kita tak perlu tunggu lebih banyak masalah datang sebelum kita nak selesaikan masalah yang ada depan mata kita. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera lenyap. Mudah-mudahan kita semua kekal sihat sehingga habis nanti dan dimurahkan rezeki kembalilah mudah-mudahan ya daripada cabaran yang kita lalui sekarang ini. Encik Zamri, terima kasih kerana sudi bersama kami mewakili GPPP KMM dan juga Encik Azhari mewakili AUM. Dengan pendapat yang telah pun dilontarkan, saya yakin ada yang boleh kita pelajari, ada panduan-panduan yang dapat kita gunakan supaya kita memperbaiki langkah kita selepas ini. Kekal sihat dan berwaspada Malaysia. Kita lawan, kita perangi COVID-19. Kita jumpa lagi.